kita bercakap tentang apa yang ditulis oleh Kuli hari ini. Yang ditulis oleh Kuli, menarik apa yang ditulis oleh Kuli ya. Saya nak bacakan. Itu saya kata semalam bahawa ada kemungkinan bahawa Kuli tidak akan hadir dalam perdebatan. Dia tidak akan terlibat dalam perdebatan bajet ini, tapi sama ada dia hadir atau tidak, itu adalah satu persoalan. So, adakah dengan ketidakhadiran dia itu merugikan ke atau menguntungkan kita? So, saya akan ulas sekejap lagi. Saya dah sebut malam tadi, tapi saya ulas sekali lagi. So ini merupakan usul undi tidak percaya yang disebut oleh Kuli. Saya bacakan. Pada 25 September, saya telah mengutus surat kepada YB mengenai usul tidak percaya pada seorang ahli Dewan Rakyat, iaitu Muhyiddin lah. So, dan persoalan penting tentang sah atau tidak kedudukan Perdana Menteri dari sudut perlembagaan. Ini merupakan prasyarat yang perlu diketahui sebagai satu hak oleh Yang di-Pertuan Agong, rakyat jelata dan ahli-ahli Dewan Rakyat. Saya juga menegaskan bahawa tata cara kandungan di dalam tata cara tetap atau standing orders adalah tertakluk kepada peruntukan di dalam perlembagaan. Yang ni yang Prof. Aziz Bari sebut hari itu. Dia katakan bahawa perlembagaan itu sepatutnya mendahului, sepatutnya ke depan, sepatutnya perlembagaan itu adalah yang tertinggi berbanding dengan standing orders. So, bagaimana standing orders itu lebih utama daripada perlembagaan? Kenapa standing orders lebih utama daripada perlembagaan? Artikel 43 mengatakan sekiranya seorang Perdana Menteri itu sudah tidak mempunyai kepercayaan majoriti. So, perlembagaan itu dah menyatakan bahawa perlu benda itu ditentukan. So, macam ni kita nak menentukan? Cara kita nak menentukan adalah dengan usul undi tidak percaya. Sebab itu Ad Harun sendiri, speaker yang ada sekarang sendiri, pernah kata bahawa itu secara konvensionnya lebih utama daripada usul kerajaan. Tetapi sekarang bila dah jadi speaker, dia jadi lain pula. Tak apalah. Kemudian dia kata di perenggan keempat, jawapan YB Datuk menyifatkan isu kepercayaan oleh Dewan Rakyat dari sudut perlembagaan sebagai usul persendirian. Saya mohon berbeza, ikut kata Kuli. Usul keperlembagaan asas seperti prasyarat kedudukan Perdana Menteri sah atau tidak, seperti diperuntukkan oleh perlembagaan, bukan usul persendirian. Ia adalah intipati perlembagaan dan sama ada Perdana Menteri sah atau tidak memegang jawatannya. Ini saya setuju. Di perenggan kelima pula, YB Datuk mencadangkan agar saya memohon kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri undang-undang, iaitu Taqiyuddin, untuk mendapat persetujuan beliau untuk membentang untuk usul undi tidak percaya ini. Tetapi dari perlembagaan, kita kata saya tidak setuju. Dia kata daripada segi perlembagaan, perkara ini dengan takzim, saya tidak bersetuju dengan pendapat YB Datuk di perenggan tersebut. Pada pendapat saya, menteri tersebut tidak mempunyai apa-apa peranan pun dalam menentukan sama ada usul kepercayaan kepada Dewan Rakyat boleh dibentang. Maksudnya, sebenarnya mengikut perlembagaan itu bukan tata cara untuk menentukan keabsahan seorang Perdana Menteri. Perlembagaan mengatakan ia perlu ditentukan. Bagaimana itu tak penting. Dan seorang speaker sepatutnya mendahulukan perlembagaan berbanding dengan mendahulukan standing orders. Dan dalam standing orders itu sendiri ada menyebut mengenai kepentingan awam, dan bukankah menentukan keabsahan itu adalah lebih utama? Adalah kepentingan awam yang sangat utama. Kemudian ditulis, dia kata pada pendapat saya, menteri tersebut tidak punya apa-apa peranan dalam menentukan sama ada usul percaya terhadap Dewan Rakyat boleh dibentang. Mencadangkan isu sebegitu penting tertakluk kepada persetujuan menteri di Jabatan Perdana Menteri adalah tidak mematuhi perlembagaan dan merupakan pencerobohan terhadap kebebasan dan kemerdekaan Dewan Rakyat daripada segala jenis kawalan oleh badan eksekutif. Maksudnya macam ni. Kalau kita perlukan menteri nak bawa usul tidak percaya yang berdasarkan perlembagaan, seolah-olah Dewan Rakyat ni tertakluk kepada seorang, iaitu menteri. So, kalau menteri itu kata tak boleh, tak boleh. Jadi sekarang ni menteri itu ada conflict of interest sebab Perdana Menteri itu bos dia. Memang dia tak akan bawa usul tersebut. Macam saya kata dululah, A dituduh mencuri di syarikat tersebut. Okey, dia dituduh mencuri. Dia di bawah domestic inquiry, DI. Kemudian ketiga-tiga yang jadi hakim di dalam DI ataupun yang jadi panel di dalam DI tersebut adalah orang yang tak suka kepada dia. Itu conflict of interest. Memang dia orang akan cari alasan untuk nak kenakan dia, no matter how hard they try to become impartial.
Jadi penting. Jadi saya kata, bila makluman bahawa Dewan Rakyat adalah sebuah badan bebas, ia tidak dikawal oleh badan eksekutif atau mana-mana pihak berkuasa. Dengan cara inilah Dewan Rakyat benar-benar mewakili rakyat jelata. Ini betul. Di dalam surat tersebut, Thailand menyatakan, saya mengutus surat ini bersesuaian dengan sumpah kepelbagaan saya yang telah lafazkan sebagai ahli Dewan Rakyat, yang mengkehendaki saya berpegang teguh dengan perlembagaan dan melaksanakan tugas saya dengan penuh kesetiaan, di samping memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan itu. Emphasize diberikan dengan penuh kesetiaan kepada perlembagaan. Dengan takzir apa juga taksiran mengenai kuasa menteri di Jabatan Perdana Menteri, tidak memberi apa juga kuasa kepadanya untuk menentukan bilakah atau sama ada sesuatu isu mengenai perlembagaan harus ditentukan oleh Dewan Rakyat. Sepatutnya dalam Dewan Rakyat, kuasa menteri dah tak ada dah. Itu kuasa speaker. Sebab itu Dewan Rakyat kena independen daripada menteri-menteri, daripada ahli parlimen. So kalau sesuatu usul itu kena ditentukan oleh menteri, maka di mana kebebasan Dewan Rakyat itu, dan di mana the separation of power di antara legislatif dan juga eksekutif. Yang ini kita persoalkan. Sebab itu sekarang ni tuan-tuan dan puan, saya kata, dan akhir sekali Kuli, saya baca yang last sekali, dia kata bahawa oleh kerana kesahihan kerajaan ini masih belum ditentukan, saya terikat dengan suara hati dan sumpah jawatan yang telah saya lafazkan maka dengan itu saya tidak akan mengambil bahagian dalam perbahasan belanjawan ini. Okey.